عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita antara orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang kita tersebut bahawa di antara senara orang yang dapat duduk di bawah dengan aras pada hari kiamat ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, iaitu orang yang hati dia sentiasa bertamatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa diikat dengan Quran, kita sentiasa bersama dengan Al-Quran Karim, baca, tadabbur dan menghayati dalam kehidupan kita. Ini sebahagian daripada nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut antara orang yang istimewa, orang yang berdamping Al-Quran, baca dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li sahibihi." Baca Al-Quran, berdampinglah dengan Al-Quran Karim, kerana pada hari kiamat dia akan tolong kita. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li sahibihi. Quran yang fungsi dia pada hari kiamat ialah dia akan tolong ataupun dia akan bagi syafaat kepada orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran Karim. Muslim dan muslimat sekalian, insya-Allah hari ini kita akan masuk ayat yang ke-27 daripada surah Luqman. Mana biasa sebelum kita masuk pada sesi huraian, kita start dengan baca dulu insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. وأن الله بما تعملون خبير. وأن الله بما تعملون خبير.
خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير. Alhamdulillah kita telah baca beberapa keratan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala mulai daripada ayat 27 sampai ayat terakhir 34. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
Kalau kita perhati pada ayat sebelum ni, Allah Subhanahu Wa Taala bawa kepada kita bagaimana Allah Ta'ala cipta langit dan bumi. Cipta langit ghairi amalin, iaitu cipta langit tanpa apa dia, tanpa tiang. Kemudian lepas tu Allah SWT cipta kepada kita bagaimana Allah Ta'ala punya kepada manusia berbagai-bagai nikmat. Mana yang kita bincang pada minggu sebelum ni, iaitu apa dia ni, ayat Allah Ta'ala sebut wasbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, berbagai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala punya kepada kita. Kemudian lepas tu kita bincang tentang ayat sebelum ni adalah Allah Ta'ala cerita bagaimana kafir ni sebenarnya dia juga aku tentang sana ada yang pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok apa dia ni, dia tengok kejadian-kejadian yang berada di persekitaran. Jangan boleh tertanya dia orang yang dia mengaku cukup. Cuma masalahnya dia orang ini tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya dari segi logiknya apabila dia percaya tentang apa yang ada yang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kuasa Tuhan dan sebagainya, dari segi logiknya sepatutnya semua Tuhan lah. Cuma peliknya dia orang ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, bal aksaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka apa dia ni tidak tahu. Kata lain tidak sepatutnya dia gunalah ilmu-ilmu dah tahu sebelum ni, kemudian membawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tidak setakat tu ya. Kan? Kemudian lepas Allah Ta'ala sebut tentang kuasa Tuhan. Tuhan sebut kuasa Allah Ta'ala, Tuhan ni lah yang layak disembah dan Tuhan ni lah yang layak diabdikan kepada dia. Lillahi mulkus samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang maha kuasa segala-galanya, yang memiliki langit dan bumi dan apa sajalah, yang mana semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala ni maha kaya, kemudian Allah Ta'ala terpuji. Dan terus melepas daripada Allah Ta'ala sebut hari ini adalah tentang Allah Ta'ala cuba tunjuk kepada kita bagaimana bukti kehebatan Allah Ta'ala dan kuasa Tuhan. Sebab tu Allah Ta'ala dalam Quran kata semua, dia apabila dia bawa manusia ajar kepada kenal Tuhan, Tuhan bawa benda-benda sekitar yang berlaku di sekitar kita kan. Dia tak payah sangat dia mengajar bab tauhid ni. Kita kadang-kadang payuh dah mengapa ke. Tapi Tuhan nak bawa manusia kepada diri dia, kepada buat kita aku tentang kuasa Tuhan. Tuhan bawa kita tengok apa sahaja berada di persekitaran ini. Kalau kita benar-benar apa dia ni kaji, benar-benar tengok, kita akan tunduk, kita akan aku di sana adanya Allah Ta'ala yang maha kuasa. Maka ayat itu terus Allah Ta'ala sebut tentang satu daripada keajaiban ataupun kehebatan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah ayat walau annama fil ardi misyajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, setelah keringnya, nescaya tidak akan habis-habisnya ditulis kalimah-kalimah Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini satu daripada Allah Ta'ala buat satu andaian lah. Kalau maknanya apa dia bumi, kalaulah pokok-pokok di bumi semua ni jadi sebagai pen ataupun kalai lah. Kemudian air laut, 7 air laut ataupun lebih lagi lah, tulis itu bukan mana 7. Kalau ada lagi katakanlah lebih pada 7 laut, pelapar laut dan sebagainya, 1 laut jadi jawab untuk tulis kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, tulis ilmu-ilmu Tuhan, tulis tentang keajaiban ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa Tuhan dan sebagainya, tak tertulis. Sama ada peng itu rusak ataupun satu lagi dia panggil apa dia, ataupun habis awak. Nak ceritanya bagaimana kehebatan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pandai nak sebut, tak pandai nak tulis, tak pandai nak apa dia nak menguasai ilmu-ilmu yang begitu banyak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-tuan tengok, ada tu badan kita, kalau kita nak tulis, nak kaji, tak terus tulis, banyak sangat benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala letak pada diri kita. Kalau ini dari diri kita saja. Cuba tengok orang ngaji doktor kan, kepakaran telinga saja tu dah
Maknanya terputus pun tak boleh nak puasa lagi. Puasa lagi bagaimana ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala letak dalam telinga atau mata dan sebagainya. Apatah lagi kejadian begitu besar yang Allah Ta'ala cipta dalam dunia itu semua. Maknanya tak pandai, tak boleh nak tulis. Banyak sangat ilmu, banyak sangat apa dia keajaiban kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma nafidat kalimatullah, tidakkah habis kata dia apa dia ni kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak tertulis banyak sangat apa dia ni ilmu ataupun keajaiban ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, innallaha azizun hakim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha perkasa dan Maha bijaksana. Perkasa maknanya tak boleh orang atasi dia lah. Allah Ta'ala aziz, Allah Ta'ala tak boleh, tak ada orang yang boleh atasi dia. Kehebatan Allah kuasa Tuhan, tak ada orang atasi dia. Yang kedua hakim, hakim bijaksana. Tuhan tak satu benda tu kena pada tepat kan. Tuhan jadi keturunan kena sesuai sangat. Tuhan tak benda ni sendiri memang sesuai, tak sana memang sesuai. Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kadang-kadang kita tak benda yang tak kena sendiri ataupun tak sesuai dan sebagainya. Tapi Tuhan ni tentu semua dia bersifat dan hakim. Dia tak gabung-gabung yang kena pada tempat dia. Sebab itulah kita kenapa tentu semua kita ni sembah Tuhan. Kenapa kita aku dengan apa dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab kita yakin Allah Ta'ala letak satu benda adalah kena pada tempat dia. Hakim itu makna maha bijaksana. Sebab tu kalau kita tolak hukum Tuhan, kita tolak ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka secara tidak langsung kita telah menolak kehebatan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antaranya sifat hakim yang ada pada Tuhan. Itulah di situ sebenarnya. Kemudian ma khalqukum wa la ba'tsukum illa ka nafsin wahidah innallaha samii'un basir. Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah Ta'ala hanyalah seperti mencipta dan membangkitkan satu jiwa sahaja. Mudah kan? Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Mungkin nanti satu soalan atau sebab tu banyak-banyak sangat dia kau cara tak macam kita kalau ada sesuatu tu mungkin dia cara banyak-banyak dia kau tak cara banyak sangat penciptaan Allah Ta'ala ni kan. Ada timur bagi timur macam tu dengan banyak berbagai-bagai jenis apa dia Allah Ta'ala dia kau kan tu apa so kau nak kawal benda tu. Maka Allah Ta'ala sebut ayat dia kata ma khalqukum wa la ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Benda tu mudah saya bagi Allah Ta'ala. Nak buat kamu kan nak bangkit kamu macam buat sekali macam kamu macam manusia dicipta sekali gitu ya. Mudah sangat. Satu benda itu terlalu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kita pun yang payah. Nafsin wahidah maknanya penciptaan di jiwanya satu. Macam Tuhan buat satu so kita duduk jadi gitu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun banyak berbagai-bagai benda Tuhan buat, tapi sebenarnya bagi Allah Ta'ala kuasa so saja. Allah Ta'ala maha kuasa, Allah Ta'ala maha boleh buat segala-gala di dalam masa sekali mata. Kita baca dalam surah Yasin, kita berkata kun fayakun. Tuhan boleh buat sekali mata kuasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita memang kita lembut, kita seorang betul nak kawal lagi apa macam mana benda yang begitu banyak kan? Tak. Tapi Allah Ta'ala terus mudah sangat nak bangkit manusia, mudah sangat nak cipta dalam manusia dah terlalu mudah sangat. Ini nak cerita bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentu semua. Tuhan memang maha kuasa segala-gala lah. Kata lain dia boleh menguasai segala-gala dan sekali mata. Nak buat apa dia tak sebimbang lah bagi Tuhan kan. Nak cerita ni macam mana kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Ma khalqukum wa la ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Kan nak cipta semua manusia kena bangkit kerana sebuah kuasa Tuhan satu benda yang cukup mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana yang saya sebut tadi lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Tuhan nak buat apa mudah Tuhan kata kun fayakun jadi sekali. Ini adalah semua Tuhan cerita kepada kita bagaimana apa dia ni kehebatan rezeki kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rezeki kedrak Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta apa-apa saja tak kira lah. Ini kita belajar ilmu nak kenal Tuhan ni. Betullah kita semua kadang-kadang orang Arab dulu dia tak mengaji ke apa, tak mengaji pelik-pelik pasal apa ke apa kan. Kalau tak bawa dia kenal Tuhan kan benda lagi ni kan. Orang Badawi tak pernah masuk sekolah, tak masuk universiti kan, dia boleh kenal Tuhan dengan cara-cara Tuhan tunjuk benda-benda dia. Nah sebab itulah kita dalam bawa manusia untuk kenal Tuhan. Kadang-kadang cara kita lebih mudah daripada cara lain.
Tapi tak salah dengan cara lain pun tak apa. Tapi Quran ni memang dia buat benda yang benda semasa yang kita boleh fikir, tak payah fikir mana, tak payah masuk sekolah tinggi. Maknanya kita boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui penciptaan yang berada di sekitar kita. Kalau itu perhati betul-betul, maka insya-Allah kita akan kita akan kembali dan kita akan rasa di sana ada yang Maha Kuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat yang berikut dan Allah Subhanahu Wa Taala buat lagi cerita kuasa Tuhan ni. Sini dia buat tiga semua. InsyaAllah kita akan tengok bagaimana Allah Ta'ala didik manusia supaya kenal Tuhan dengan tiga perkara kita akan baca depan ni. Yang pertama sekali ayat ni ialah alam tara anna Allah yulidul layla fil nahar wa yulidul nahara fil layli wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Tidakkah engkau telah memperhatikan bahawa Allah Ta'ala memasukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam, dan dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya Allah Ta'ala teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kita tengok terus kemudian antara benda yang Tuhan tunjuk kita, yang kuasa Tuhan ni, kata kamu tak tengok ke? Antara benda comel, benda yang hebat ialah Malaysia, pertukaran antara Malaysia dan Sia. Benda ni benda luar biasa. Tuan-tuan semua ni sabar atau masa macam ada langsir tutup gelap. Esok pula mari buka pula jadi cuba balik kan. Ini bukan benda biasa ni kan, bukan benda biasa. Tuhan cuba nak ajar kita tu semua dipanggil apa, manusia dan apabila dia duduk seumur dia kali lah, dia rasa tak rasa hebat. Dah, macam tu orang kampung kita lah hebat, tapi kerana biasa jadi biasa. Duduk seumur luar. Sebab Allah Ta'ala dulu dia banyak kali tu benda-benda ni supaya kita jangan rasa benda ni benda biasa. Kan, jadi kita nak tengok perubahan langit dan bumi, apa perubahan malam dan siang ni, ini sebahagian daripada kehebatan yang begitu hebat yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sekadar-kadar malam tu lama sikit, ada sekadar dia siang tu apa dia ni tak lama dan sebagainya. Berlaku macam tu, itulah peredaran Pak. Kan yang kita boleh tengok daripada semasa ke semasa. Kan daripada kecil kita boleh tengok pada sosial juga, kemudian mari waktu kita belak gelap pula. Begitulah keadaan sebab sebenarnya. Ini kita terus kali kita perhati betul-betul, bukan biasa ni kalau mana. Nah, sebab itulah nak kembali kepada saya seperti tadi, manusia dia panggil taballat. Maknanya dia rasa taballud ni, taballat ni panggil apa? Kali. Sebab tu kita perlu ulas semua. Sebab tu ada sedia dia ada panggil tu berzikir fa inna dzikra tanfa'u. Dia kena perlu beringat semua. Dan beringat sama Tuhan. Kita cuba tengok ayat kaitan dengan langit bumi ni, siang dan malam sentiasa kita baca semua ni. Dalam ayat yang mana-mana kita akan jumpa. Nak cerita kita harus cuba ketuk hati kita supaya kita rasa bahawasanya ini sebenarnya satu benda yang hebat yang kamu tengok setiap hari berlaku. Kan itu satu contoh tuan-tuan semua bagaimana kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia Tuhan masuk malam ke siang ke malam, atau pertukaran antara malam dan siang. Lepas tu malam siang pula berlaku pula kan. Ada semua masa kadang-kadang gelap lama, ada hikmah dia. Ada semua kadang-kadang apa dia ni siang atau ringkas dan sebagainya kan. Sebab kita tak nampak sangat. Kalau kita tak tanah harap ataupun di luar, kita tak nampak sangat. Ada semua hari kadang-kadang malam tu pula lama sangat malam. Dan hari sikit sangat. Kadang-kadang siang hari tu lama puasa letih dah 15 jam sehari kadang-kadang kan. Ini semua adalah hikmah di sebalik. Ini semua adalah hikmah di sebalik penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tu semua yang pertama sekali kan. Mana kalau kita nak perhati tengok hebat benda-benda begini. Betullah saya pernah sebut dalam Islam kita diajar bila kita bangun tidur malam kita tengok langit. Pagi-pagi kita diajar tentang membina keyakinan keimanan kita kepada Ta'ala. Kita tengok kemudian kita kata Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Benar-benar kita satu benda comel Allah Ta'ala buat benda sia-sia ni. Ada hikmah dan sebagainya. Itulah antara bagaimana Islam dia cuba nak bina iman kita melalui melihat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikut pula wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah Ta'ala memudahkan kepada kita maknanya penciptaan apa dia ni matahari dan bulan beredar kan mudah kita boleh bunuh dia dan sebagainya. Kan? Siang ni macam mana apa dia ni cahaya matahari dan cahaya kalau kita kaji pula macam mana pulangan kembali kepada makhluk. Waktu malam pula bulan pula. Kan? Ini kemudahan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudahan ini sebenarnya dia berlaku bukan berpanjangnya ni. Dia ada masa dia.
kullun yajri ila ajalin musamma. Semua tu dia akan kepada dia berlalu dalam sampai pada masa-masa tertentu. Sana akan berlakunya apa dia ni akan berakhirnya bagi nanti ni ataupun disebut sebagai hari kiamat. Okey, dan lekor lah benarnya akan berakhir lagu-lagu mana pun atau kerana sains kemudian dia cari benda-benda gini. Peredaran ini kemudahan ini hanya berlaku sementara. Sampai satu masa akan berlakunya pengakhiran. Kita apa disebut sebagai kullun yajri ila ajalin musamma. Semua itu beredar mengikut masa-masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi makhluk ni terus kemudian akan berakhir. Yang tak berakhirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala-gala, ya, segala-gala apa yang dilakukan oleh kamu. Khabir mana dah tahu apa semua tu, tahu benar sembunyi ke tak benar tersembunyi di bawah apa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang Islam kata semua apabila dia baca ayat-ayat ini khabir, Allah Taala Maha mengetahui menjaga bina hidup dia lah. Supaya apa dia tidak bercanggah. Sebab dia faham adalah semua keadaan dia adalah dikontrol ataupun diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tak ada, keadaan asal Allah Taala tengok. Khabir Allah Taala mengetahui. Walaupun benar-benar dalam hati sebagainya kan. Maka dia tahu sana ada yang melihat, ada yang menilik, dan ada yang menilai itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita faham betul ayat ni, innallaha bima wa annallaha bima khabir, maknanya ini antara ayat-ayat yang boleh membina pribadi sebenarnya. Lepas tu kita dapat tahu Islam kan. Orang Islam walaupun dalam keadaan tak ada orang, dalam keadaan sembunyi, dia kawal diri dia. Sebab dia melihat di sana, dia rasa di sana ada yang melihat dia, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang dia tak akan pukul bos. So walaupun dia tanah tak ada orang kan. Sebab dia rasa di sana dia orang melihat. Dia kerja di pejabat, dia tidak akan kelentung walaupun bos dia tak ada. Sebab dia faham Allah Taala khabir, Allah Taala tahu putih nak tanduk dan sebagainya. Itulah tahu semua bagaimana apa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annama yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Tuhan sebut kuasa dia segala sebenarnya. Tuhan sebut kehebatan dia, kuasa dia langit bumi ke semua sebab tujuan dia apa sebenarnya. Maka ayat ini menjelaskan tujuan di sebalik Allah SWT cerita tentang penciptaan dia tadi. Demikianlah penciptaan yang kita baca tadi. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa sahaja yang mereka seru selain daripada Allah Ta'ala adalah batil. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya Allah Ta'ala cipta semua tu. Tuhan tunjuk kuasa dia langit, kuasa dia memudahkan perjalanan matahari dan bulan, kuasa dia pertukaran antara Malaysia, kuasa dia berkuasa dia sebenarnya ajar kita nak tunjuk kita bahawa Allah Ta'ala inilah yang benar. Allah Ta'ala inilah yang mencipta segala-galanya yang benar, yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan semua kita ni dalam hidup kita, kalau kafir maknanya kita nak bawa dia kembali pada kebenaran. Kalau kita orang Islam, kita nak supaya hidup kita ni acuan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab benda-benda lain, ajaran lain, ataupun teori lain, ataupun ideologi lain tak ada apa sebenarnya. Kita kena hak Tuhan lah yang perlu kita tegak. Hak Tuhan lah yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita. Sebab dia adalah wal haq, ini adalah satu benda yang benar. Dan kita dah ambil cara hidup orang lain, dah ambil cara hidup orang lain ke, ataupun dah ambil pendekatan orang lain, tak makna, tak sampai kepada apa yang sepatutnya. Wa annama yad'una min dunihi al-batil, dan apa yang mereka sembah itu adalah satu benda yang batil. Berhala yang mereka sembah, ataupun ideologi yang mereka pujuk ke apa semua, satu benda yang memang tak pakai abuk, tak pakai kerja belaka. Apakah kerja adalah Allah, apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentu semua kadang-kadang kita semalu juga kita tengok Tuhan buat tiba-tiba kita hidup kita yang buat cara lain. Satu benda yang memang tak pernah sama sekali apa lah. Sebab tu Tuhan nak buat kita sebenarnya, apa-apa yang Tuhan buat kita alami segala-galanya. Jadi kalau itulah maknanya kebenaran. Itulah yang benar, yang sepatut kamu tunduk, yang sepatut kamu sembah, yang sepatut kamu hayati dalam kehidupan kamu. Benda-benda lain kata wa annama yad'una min dunihi al-batil. Benda lain adalah berhala-berhala ke apa semua, kamu semua itu semua tak betul lah.
wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala apa dia ni maha tinggi, kemudian apa dia ni maha besar. Maknanya Allah Taala semua tu di bawah kuasa Tuhan belaka. Dah di bawah semua agama makhluk Allah Taala, semua di bawah apa dia ni tahta sultani, semuanya adalah di bawah kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kadang-kadang kita rasa pelik apa dia orang semua benda lain lagi. Seolah-olah begitulah pasal pelik dengan tidak tanduk orang musyrikin. Dia nak tanduk orang taslim pada Islam, taslim pada Tuhan, dia nak ganggu dia lagi. Dan semua Tuhan cipta berlaku, semua Tuhan bagi mudah dia berlaku. Apa masalah dinut pada cara hidup lain? Apa masalah taslim pada Allah Subhanahu wa taala? Apa masalah ditunduk pada perlembagaan ataupun undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ikut pula tuan-tuan semua, apabila tadi dia bicara tentang apa dia ni kuasa Tuhan, dia di sebelah atas kita panggil kan. Saya bawa kita tengok lagi bagaimana tengok kuasa Tuhan. Lepas ni pula Tuhan bawa kita tengok kuasa di bumi pula. Kan? Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi yuriyakum min ayatihi inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Ayat 31, tidakkah engkau merhatikan bahawa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah Ta'ala, agar untuk diperlihatkannya kepada kamu sebahagian daripada tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Kalau tak ada, saya bawa kita tengok ke atas, tengok ke langit, tengok puasa-puasa dia kan. Benar kita tu semua, pernah hari ya kita tengok. Tuhan nak perangat balik, wahai tuan-tuan semua, cuba tengok lagi bagaimana puasa Tuhan. Nah, kemudian dia bawa kita pada tengok kepada apa dia ni, kepada puasa di muka bumi itu, iaitu di mana Allah Ta'ala minta supaya kita tengok apa dia ni, perjalanan apa dia ni, kapal ke dia hadapan di atas air laut. Cuba tengok tuan-tuan semua ni benda yang ajaib, ni benda pelik. Perjalanan kita dalam air laut, bagaimana benda tu boleh duduk atas, tak turun bawah. Padahal benda berat ni kadang-kadang jatuh ke mana. Kita tahu ke bawah kita seleh lah, bagaimana Tuhan jaga bagi itu. Kemudian dalam perjalanan ni ada air laut, banyak benda kita boleh buat kajian. Kita boleh tengok kuasa-kuasa Allah Subhanahu wa taala kan. Pertama kalau kita boleh naik kapal laut yang apa lama, kita boleh tengok dalam. Macam mana kita boleh tengok bagaimana kuasa Tuhan. Saya kelamis daripada Mesir di Jeddah 2-3 hari ada air laut ya. Kita boleh tengok bagaimana tu semua. Maknanya kalau kita tengok betul-betul, kita rasa kita cerdik sangatlah, tak ada apa satu sebenarnya. Dah perjalanan boleh pergi jalan mondek. Kalau Tuhan nak balik selalu ke sana. Kalau terbalik lagi mana kita kata ada. Mana begini lagi mana betul air laut tu jaga berakhir kan. Tapi Allah Taala jaga manusia. Kan, jaga manusia, kemudian kalau angin mari sedap kita duduk dalam laut. Banyak benda-benda yang kita boleh tengok. Sebab tu Tuhan kata liyuriyakum min ayatihi, supaya kamu berjalan di air laut semua tadi kamu akan tengok bagaimana tanda-tanda kehebatan, tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tentu kita ni tak salah kita jalan. Kita gerehlah, kita jalan semua kita nak sesuai. Kalau kita nak pahala, kita niat molek. Nak tengok kuasa Tuhan. Tak, kita pergi patah, cokoh tepi patah. Kalau cokoh saja gitu ya. Tapi kita pergi cokoh ada rasa nak tengok bagaimana, kita rasa bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh pahala insya-Allah. Kan? Sebab tu kita nak mana bergerak kita semua tu. Kita niat molek. Bergerak kita pergi jalan patah, kalau pergi naik air laut ke apa semua, apa naik laut ke apa semua, kita rasa kita akan kita sebab tak hati kita melihat bagaimana kuasa dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Al-Quran banyak terhajuk kita supaya kita jalan, banyak ajak kita supaya kita melihat kan. Kalau benar-benar kita hati kita hidup, kita akan rasa di sana ada yang pencipta, ada yang maha kuasa, itu Allah Subhanahu wa taala. Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Di mana benar-benar kita terus semua kepada siapa benar ni manfaat. Kepada siapa benar-benar ni manfaat. Dia jalan air laut apa semua tu juga kepada siapa yang beri manfaat benar-benar gitu untuk dia iman dia. Ada semua orang gitu ya. Kadang-kadang bawa manusia bola air laut tu dah. Maknanya orang yang boleh tukar manfaat daripada kejadian-kejadian Tuhan dua golongan. Yang pertama sekali ialah
likulli sabar, itu orang yang sabar. Orang sabar, tengok orang sabar apa dia ni menghadapi sabar, menerima hukuman, menerima takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar mengkaji tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud juga. Maka orang macam ni dia akan dapat manfaat daripada perjalanan dia tadi, dia akan manfaat daripada apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula ialah asyakur, iaitu orang yang sangat-sangat syukur. Orang yang sangat syukur Tuhan akan rasa benda-benda ni. Dia tengok benda Allah yang Tuhan buat ni. Ini kehebatan Allah, terima kasih dan sebagainya. Dia rasa syukur pada Allah. Maknanya dua-dua golongan ni tentu semua orang yang akan dapat manfaat daripada segala paparan yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak ada, kita tak ada kuasa, hanya sekadar tengok je lah. Hanya sekadar lalu kita saja. Tapi bagi orang yang ada sifat sabar, bagi orang yang sifat syukur, dia akan dapat manfaat daripada apa yang dia tengok dan perjalanan dia dan sebagainya. Itulah mati awal dengan ayat inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Maka semua itu adalah tanda-tanda yang boleh dicapai, tanda-tanda kuasa Allah Taala yang boleh dirasai oleh orang-orang yang sangat sabar dan orang-orang yang sangat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Ini tanda di muka bumi. Atas tadi tanda sebelah atas kan. Alam tara annallaha yuhyi al-laila wan-nahar. Kemudian tanda yang kedua adalah tanda di muka bumi. Kemudian tanda ketiga bertahap bawah. Tanda ketiga ni tanda dalam manusia. Dalam manusia ni rasa di sana adanya Allah Taala. Bagaimana tentu? Masa dia parut masa dia parut dia akan ingat Tuhan. Itu tak cerita ni manusia lah memang tak lepas daripada Tuhan. Cuba tengok orang putih Rusia, bukan ada Rusia kan? Rusia kadang masa parut dia tak ingat ada berhala dia tu. Dia kata kacau dia nak Tuhan dia bilang. Tak tahu orang putih pun my God apa semua kan? Dia tak nampak dah. Berhala dah semua sebelum ni memang gitu lah. Dan masa parut tengok kita rasa. Dia rasa macam gitu kan? Kita walaupun semaya bad, tiba-tiba berlaku accident ke apa nak Tuhan kan? Itu nak cerita bagaimana dia perasaan merasai kehebatan Allah Ta'ala ni ada dalam diri manusia. Wa idza ghasyahum mawjun kadhulli da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Maksudnya dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan kepercayaan mereka kepadanya semata-mata. Kemudian ketika Allah Ta'ala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, hanya sebahagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ini ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. Ini satu buat Allah Ta'ala buat cerita bagaimana manusia ni kenal Tuhan adalah ke mana pun. Tadi dia tengok melalui kejadian-kejadian, hatta dalam diri dia sendiri masa parut molek dia nak Tuhan ke mana. Allah Ta'ala buat cerita tentang apa dia, satu orang ataupun satu kumpulan manusia ni dari air laut, ombak yang begitu hebat, ombak tu besar sangat kan. Masa tu tak ada kawasan yang nak selamat lagi kan. Masa itulah apa dia kata da'u Allah mukhlishina lahu din. Dia berdoa semua kepada Tuhan. Ingat Tuhan, tak ingat berhala dia tu. Tak ingat ideologi dia semua sebelum ni, ingat Tuhan. My God atau apa dia ingat Tuhan dah kan pada masa tu. Ingat semua, tak ingat mana lagi dah. Dalam keadaan ikhlas dia ingat. Nak cerita yang terus semua perasaan ceritanya wujudan Allah Ta'ala, kuasa Tuhan memang diakui oleh jiwa-jiwa manusia. Sebab tu pada masa dulu kan, masa kita sebelum dicipta oleh Allah Ta'ala, kita dah janji dah, kita takut dah Tuhan ada. Alastu birabbikum qalu bala kan. Cuma oleh kerana manusia ni dia penuh dengan dosa apa semua, tak ingat habis benda tu. Maka bila dia dalam keadaan bawa dia ingat balik tentang diri dia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita panggil mukhlishina lahu din. Cuma yang peliknya ada apabila mereka ni selamat daripada rombak yang besar tadi, ada cara dua kumpulan. Bahasa ni bagi nak Tuhan yang tiba-tiba ada lepas selamat dah, ada semua tu memang kekal dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi ialah orang yang kafir. Tadi sebut dah Tuhan, ingat dah Tuhannya. Masuk sedih tadi Allah mengucap main mengucap. Lepas siap semalam bel untuk kata-kata. Ada kan gitu kan? Ini kita boleh tengok dalam kehidupan kita. Masa sakit Allah kan. Dan masa sihat dia kan, maya bel pun tak sedar.
pakai tutup botok sedan dan sebagainya. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Di mana orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang dianggap sebagai pengkhianat dan orang tidak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tak setulah lah. Orang gini tak ingat Tuhan, ingat masa parah ni saya kata khatar, orang yang mengingkari janji. Orang yang bohong Tuhan kata. Khatar nak gadar, mana orang sangat bohong ni. Kemudian satu lagi adalah kafir, orang sangat nak kufur pada nikmat Allah, kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tu semua kita kena ingatlah. Maknanya kita sebenarnya kalau kita tak syukur nikmat Tuhan ni lah, dicop ataupun dimaterial lah, dia dicop lah Ta'ala sebagai khatar kafir. Rasa nikmat Tuhan tiba-tiba apa dia lepas tu dia ada engkar ataupun dia tidak percaya kepada Allah SWT. Ini satu sikap yang tidak betul lah. Ini satu semua antara benda tiga yang saya sebut tadi lah, tiga bukti tentang Allah Ta'ala ni kuasa, Allah Ta'ala ni hebat. Pertama sekali Allah Ta'ala bawa kita tentang apa kejadian di atas langit sana. Yang kedua kejadian berada dalam kejadian di muka bumi. Yang ketiga pun ialah apa yang berlaku dalam jiwa manusia. Dan dalam diri manusia sendiri dia terjatuh tentang di sana yang adanya pencipta Allah Subhanahu wa taala. Lepas daripada cerita semua Allah Ta'ala buat cerita akhirat pula. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Dalam jalan kehidupan ini takutlah kepada Allah Ta'ala. Jangan jadi macam orang yang belaka, jangan jadi macam orang yang tak kenal budi Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bangat balik kita Islam bila takut, tetapi Tuhan bangat balik. Dan bangat balik supaya kita jaga betul-betul sifat takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu adalah sifat yang paling penting lah. Sebab tu banyak kali dari Quran Tuhan ingat supaya kita sentiasa jaga takwa kepada Allah Ta'ala. Dan puasa yang kita akan sambut sehari dua ni tuan-tuan semua, nanti dia jaga apa? Na'alakum tattaqun. Itu antara benda hasilan yang begitu besar yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia bertakwa. Sebab itulah takwa maka kata kenalah jaga betul-betul. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pula ialah wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi. Yang kedua pula tahap tersebut ialah tentang takut hari kiamat. Dan takutlah pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala kata dah, takut pada hari kiamat ni, kepada hari kiamat ni, kepada apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Seseorang bapa tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapanya sedikit pun. Wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'an. Satu suasana di akhirat ni kena ingat betul-betul katanya Allah Subhanahu wa taala. Suasana yang main nafsi-nafsi lah. Masing-masing bergantung kepada amal yang masing-masing. Jangan tidak agak anak saya ni tubuh besar, ayah saya ni memang ulang besar, yang tidak agak lah. Masing-masing Allah Ta'ala akan menilai amal yang masing-masing. Kalau anak ayah pun tak boleh nak gantung kita, bagaimana nak gantung orang lain? Dah. Hatta anak yang dekat kita pun, ayah kita yang bersama kita sebelum ni pun tak boleh kita nak dia tak boleh. Maka apatah kita nagak daripada orang lain. Inilah tentu semua satu susana yang berlaku dari akhirat, di mana Allah Ta'ala minta supaya kita jaga betul-betul lah. Ikhsyaw, mana takut betul-betul tentang apa yang akan berlaku pada hari itu. Bukan takut tu ni amal soleh, bukan takut nak segala ungkapan saya takut hari akhirat, tapi dari setiap budaya hidup tak melambangkan orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana persoalan akhirat ni sebenarnya Allah Ta'ala tegaskan inna wa'dallahi haqqun. Tuhan tegas kita kata janji Tuhan yang benar, akan berlakunya hari kiamat, akan berlakunya kebangkitan semula. Wahai manusia, ini satu penegasan daripada Allah Ta'ala. Takut kita rasa kan betul ke akan bangkit semula kan? Tapi Allah Ta'ala tegaskan, Tuhan kata inna wa'dallahi haqqun. Ingat betul-betul bahawa janji Tuhan nak bangkit semula manusia, hisab manusia semula ada satu benda yang benar, bukan benda yang khayalan, bukan benda penipuan, bukan benda yang apa ditolongi, tidak. Satu benda yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirat itu terus kadang-kadang kita leka, tapi mata kita leka.
Kadang-kadang kita tahu dah bahawa itu ada, tapi dalam kehidupan kita kadang banyak yang meleka kita daripada akhirat. Maka di antara rumno yang meleka kita akhirat bukan itu, terutama sekali dunia. Bala taghurrannakumul hayatud dunia. Kan? Sebab dalam perjalanan kita pada akhirat kadang-kadang kita galik yang kita diperdayakan dengan kehidupan dunia. Sebab itulah Allah Ta'ala minta supaya kita sekali-kali jangan terperaya kehidupan dunia. Banyak kadang-kadang orang yang percaya akhirat tapi anak dia memusakkan dia. Kadang-kadang harta memusakkan dia. Kadang-kadang apa dia kalau sebut dunia banyak kali orang anak, bini, kemudian suasana lelaki, kemudian suasana kehidupan mewah, apa semua banyak benda-benda yang boleh melalui kita daripada hari akhirat. Sebab tu Tuhan sebut fala taghurrannakumul hayatud dunya, kamu terpedaya dengan kehidupan dunia kamu. Dalam Quran banyak tentu sebenarnya cerita bagaimana manusia lupa akhirat dengan sebab kebenaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Qarun ataupun Fir'aun. Fir'aun dia lupa akhirat dengan kuasa sebahagian daripada dunia. Qarun ni harta sebahagian daripada dunia. Haman kehebatan dia dari segi perancangan itu pun sebahagian daripada dengan kehebatan daripada dia. Saya kita tak beriman kepada Nabi Musa AS, tak beriman kepada Allah Ta'ala dan tak beriman kepada hari akhirat. Sebab itu dia kata fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sekali-kali kamu wahai manusia, kamu wahai beriman, kamu wahai takwa kepada Allah Ta'ala, jangan kamu sekali-kali diperdayakan dan oleh kehidupan dunia. Banyak kita dapati dalam sejarah manusia itu semua kan, orang molek mula-mula tiba-tiba jadi tak molek dengan sebab dunia. Orang jauh mula-mula tapi bila dunia Allah Ta'ala buka dunia dia maka leka. Sebab tu dah hadis kita dengarkan Nabi tak paling takut sekali. Nabi tak takut tentang masalah fakir, tapi Nabi takut antum satu hari kemudian dunia. Aku takut Nabi kata Allah Ta'ala buka dunia kepada kamu. Sekali lupa dengan matlamat hidup dan lupa dengan masa depan. Dan satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa dia, ad-dunya khulwatun khadirah, fa inna Allah mustakhlifukum fiha wa yanzuru kaifa ta'malun, ittaqud dunya wattaqun nisa. Nabi kata dunia ni benar sedap tengok, kalau mata sedap tengok, kalau rasa sedap rasa, itulah kesimpulan dunia. Tapi Nabi kata jangan kamu ingat, kamu ditugaskan oleh Ta'ala dan muka bumi sebagai khalifah. Takutlah pada dunia tadi. Nabi sebut, takutlah pada dunia, takut dia bimbang, takut dia boleh mengesahkan kita daripada matlamat asal kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda besar dan terus mereka ya tu. Tapi kalau kita kaji betul-betul yang begitulah. Kan betapa ramai orang yang pernah pakai tudung sebenarnya tiba-tiba tak tudung dan sebab dunia. Ada semua orang yang menjaga Jumaat tapi kerana dunia kadang tinggal Jumaat. Kadang-kadang semua orang atau apa dia memang iltizam memperjelas ilmu. Kadang-kadang boleh diberi rezeki diberi ilmu dunia, akhir sekali tinggal sekali-kali. Inilah pesan Tuhan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dari Quran banyak sangatlah kita baca dalam hadis juga banyak contoh-contoh bagaimana manusia apa ni diperdaya oleh dunia. Macam saya sebut tadi lah, saya berikan contoh tadi. Fir'aun dia terperdaya kuasa dia, kehebatan dia. Kan raja dia berapa dia kan. Kemudian sama lagi Qarun dia terperdaya dengan kekayaan dia ada duit banyak. Harun pula orang yang pandai perancangan, orang merancang pandai, dia menteri kan. Dia terperdaya dengan perancangan dia dan sebagainya. Akhir sekali ikut habis tak faham matlamat, tolak risalah yang dibuat oleh Nabi Musa AS, tolak hari kebangkitan dan sebagainya. Ini semua adalah berpunca daripada al-hayatud dunya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Satu. Yang kedua pula Tuhan besar sangat ni, sebab akhirat ni dia akan terhijab dengan sebab dari kehidupan dunia. Yang kedua ialah fala wala yaghurrannakum billahi ghurur, iaitu tipu daya daripada syaitan. Syaitan tipu daya kita semua. Ni dua perkara lah semua kan. Ni dua benda dalam kehidupan dunia ni yang menjadi penghalang besar kepada kita maju ke depan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali kehidupan dunia, yang kedua pula ialah apa dia panggil gangguan ataupun was-was daripada syaitan ini anak Allah Ta'ala. Syaitan dia ganggu kita semua. Yang kadang-kadang nak bangun pagi kan tak apa malam lagi, lailun tawilun malam panjang lagi. Dah banyak gangguan-gangguan daripada syaitan. Tak apalah dia lagi muda lagi ni enjoy lah masa ni. Lepas kita ngaji, lepas kita baca ke apa semua kan, kita main ngaji ke mana.
Pecik tak mari juga, kau tak boleh hidup kalau ke mana kan. Kau tengok orang pecik, berapa orang minat masjid ya. Sebab dia tak kata dah. Cetak dia pandai. Tak usah belajar lagi lah. Lepas ni kita duduk kat masjid, kita umum besar ke apa semua. Kemudian kita boleh mengaji. Duduk kat masjid pun tak mari juga. Mereka tak biasa dah baik-baik itu kan. Nantilah kita semua cerita bagaimana tipu daya syaitan ni antara benda yang jadi penghalang besar daripada kerja-kerja kita untuk hari akhirat. Kemudian ayat terakhir, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah yunazzilu ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Ayat akhir ini adalah dibagi mafatihul ghaib, iaitu benda-benda gaib yang tidak ada orang tahu kecuali Allah Subhanahu. 5 kali. Ayat ini cerita tentang benda yang manusia tak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ayat 34 maksudnya sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala ilmu tentang hari kiamat, dan dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan esok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui, lagi Muhammad meliputi pengetahuannya. Kita tahu semua dari muka saya sebut sini, maknanya Allah Ta'ala ni 5 perkara yang tak tahu kecuali Allah Ta'ala. Kaji apa dia ni, benda gaib kita panggil benda gaib. Utama sekali tentang ilmu bila akan berlakunya hari kiamat. Bila akan mari tak ada orang tahu soal apa. Dan harta Nabi, harta Jibril ke apa semua tak ada tahu soal apa. Sebab itulah apabila dalam hadis yang kedua dalam hadis 40 tu kan, apabila Jibril dia tanya mata sa'ah, bila akan berlakunya hari kiamat. Nabi jawab, Nabi kata orang yang kena tanya dan bertanya semua tak tahu berlaku. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah atau ma ya'lamu 'ilmuha illa Allah. Tak akan ditahu tentang ilmu hari kiamat ni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau ada mana-mana orang yang dakwa dia kata dia tahu hari kiamat dan itu bohong belaka. Cuma alamat Nabi sebutlah alamat kiamat tu. Cuma cara tepatnya untuk semua bila akan berlaku hari kiamat ada satu benda yang majhul, satu benda yang tak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam dunia ni kadang-kadang kumpulan-kumpulan yang dia target al-kiamat gini-gini. Pernah berlaku di satu orang di Amerika Syarikat, wilayah Texas. Satu orang dia pengikut dia ramai. Dia kata akhir kiamat akan berlaku sekian-sekian dia kata. Tapi sampai masa tu kiamat dia bunuh, dia bom apa tu. Dia tu cara dia. Ataupun di Afrika, pernah berlaku sekali Afrika. Dia kata akan berlaku hari kiamat. Dia ada kumpulan dia. Apa satu masa tak berlaku dia bom. Kiamat cara dia pun. Atau bukan dia kita kan. Yang penting tentu semua tak ada lah. Tak ada orang. Kalau orang dakwa tentang bila berlaku hari kiamat, satu benda khurafat atau satu benda tak betul. Lepas tu Nabi tu semua. Nabi apabila orang tanya hari kiamat, Nabi tak jawab. Cuma Nabi jawab kan, Nabi jawab tanda dia saja. Satu orang tanya Nabi SAW, Rasulullah kata mata sa'ah. Rasulullah bila akan berlaku hari kiamat? Nabi tak jawab. Nabi kata maza addata laha. Kamu tanya hari kiamat atau apa persiapan kamu? Nabi tanya waktu. Kan? Sebab Nabi tak akan jawab. Sebab persoalannya adalah min indillah, tentang kiamat adalah ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yunazzilul ghaitha wa yunazzilul khaitu hujan. Betul lagi kamu kata kan cuaca tu kajian tu hanya sekadar benda zahir kita kan, tentang hakikat sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kajian tak apa dia ni cuaca kadang tak betul pun. Esok hujan lebat, tengok tak hujan pun dah sebagainya. Itu yang kedua tentang apa dia ni turun hujan dan sebagainya. Yang ketiga boleh ya'lamu ma fil arham. Benda dalam anak laki ke puan ke apa semua ni kan. Kajian yang berlaku sekarang ni, dia tu kadang-kadang kajian tu guna anak tu benar tak ada dah sebelum tu kan. Banyak benda-benda yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu tentang kelahiran anak laki puan dan sebagainya kan. Itu antara benda rahsia yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat pula tuan-tuan semua ialah wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Apa yang akan buat pada masa esok tu kau tak tahu kadang-kadang. Walaupun dah rancang, kadang-kadang jadi gini. Esok nak pergi ngaji tiba-tiba tak boleh pergi ngaji. Tak berlaku gitu kadang-kadang. Esok nak buat apa tiba-tiba tak jadi buat benda lain. Itu semua di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita panggil wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak tahu apa yang dia akan buat pada masa esok.
Bukan maknanya kita tak belajar, tak, memang kita belajar lah. Dan mesti ada bahagian kadang-kadang apa yang kita belajar itu serupa dengan apa yang dikandalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Esok orang nak ngaji, nak main ngaji dah, tiba-tiba mari main kalau tak mari juga kadang cerita yang itulah. Akhir sekali kata sebenarnya kelima ni dia panggil apa, dia kunci benar ayat yang kelima ni adalah wa tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak tahu bumi mana dia akan mati. Kan? Mati apa, mati atas udara, ke mati atas bumi, ke mati dalam air laut, tak tahu sebenarnya. Ini satu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Ada semua orang kata mati nak mati tak kata ni kata dia rutin kau tak kira lah. Belang mana muat mati tak kata ni tersedia lain. Tengok ada mati kau lupa belananya kata. Dah, ini satu rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu mana. Yang penting bila tak tahu mana ni, kita hanya sekadar usaha dah. Usaha supaya bagaimana kita nak menghadapi mati. Persoalan mati ni memang persoalan lagi dah. Cuma mana-mana berlaku tu kita tahu mana. Itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kerja kita ni adalah buat persiapan untuk menghadapi kematian. Itulah betul semua 5 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil miftahul mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara 5 perkara ni. Dan akhir sekali Allah Taala kata innallaha alimun khabir. Allah Taala Maha mengetahui dan Maha apa dia ni, dan amat meliputi pengetahuannya. Ya, cuba tengok kan, setiap ayat itu berakhir dengan apa, menyebut tentang kehebatan, tentang apa dia ni, sifat, tentang apa dia ni, kehebatan Allah SWT dalam bentuk berbagai-bagai. Dari segi ilmu Tuhan, dari segi pengetahuan, dari segi apa dia ni, penguasaan Allah Taala dan sebagainya. Itulah tentu semua apa perkara yang kita bincang ialah ini antara apa yang disebut sebagai perkara-perkara gaib, 5 perkara yang tak diketahui kecuali dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tentu semua antara benda yang kita boleh bincang pada pagi ini. Dan alhamdulillah kita dapat tamat apa dia ni, surah Luqman. Semoga kita difahami oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai-bagai tajuk yang kita bincang daripada awal sampai akhir. Daripada awal bincang tentang kuasa Allah Taala, bagaimana tentang Quran, bagaimana tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan kisah kita dengar kisah bagaimana kisah orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Luqman. Bagaimana kaedah dan cara dia didik anak dia daripada awal sampai akhir kita dah bincang. Kemudian kita bincang tadi tentang bagaimana kuasa Tuhan, kuasa Allah Taala dan manusia. Itulah walaupun dia belah kuasa Tuhan ada di kalangan manusia tak percaya juga kepada Allah Taala dan masih sembah, masih lagi tunduk pada ajaran-ajaran lain bukan daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali kita diperingatkan tentang hari akhirat. Peringatkan tentang hari akhirat pasti akan berlaku. Cuma kena jaga 2 perkara. Takut-takut kita terjebak 2 perkara ni menyebabkan kita lupa buat persiapan pada hari akhirat. Yang pertama sekali ialah kehidupan dunia. Yang kedua ialah gangguan ataupun was-was daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangatlah untuk hari ini. Semoga kita dapat manfaat bersama. Yang kedua, kita pakai bina lah. Terus esok kita akan dapat, kita akan sambung Ramadan. Sama-sama lah kita ambil kesempatan untuk kebanyakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi, antara amalan Nabi yang ketara beza daripada lain adalah sedekah dengan Quran. Itu antara benda yang paling ketara menunjuk yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Ramadan. Itulah kita moga kita boleh ikut sebanyak apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga madrasah Ramadan ni akan berakhir dengan bagi sikit kita ialah la'allakum tattaqun, taharapkan kita insya-Allah. Kita bimbang apa yang disebut Nabi SAW. Nabi kata dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Jauh daripada rahmat Allah Ta'ala orang yang berkesempatan berada pada bulan Ramadan tiba-tiba dia tidak dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Itu paling terbimbang sekali lah. Nabi kata dan jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Ya Allah macam ni. Aku kuliah hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min khali an-nar. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa sharrifna bi sharafatil Qur'an. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن
اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا اللهم اجعل القرآن أخلاقنا اللهم اجعل القرآن أخلاقنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت